الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. صدق الحديث هدي عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama bertemu di Masjid Az-Zaitun. Kerana Covid yang sedang melanda, mereka tangguhkan dah seminggu. Dan kebetulan Ustaz Din kata malam ni free. Untuk malam ni, minggu depan tak ada dia kata. Penuh. Jadi sempat kita ambil masa ni lagi untuk sama-sama dalam majlis ilmu. Untuk malam ni kita nak bercakap mengenai hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab kita baru sahaja masuk tahun baharu hijrah yang ke 1442. Malam ni Tok Janggut tak ada. Tak apa, sihat, bawa balik hospital. Contohnya yang risau, dia ganti dengan Pak Cak. Pak Cak dia Masjid Derga, Masjid Aman. Dalam radio pun tuan-tuan dengar sebenarnya Pak Cak dia. Pak Cak ni lah Pak Cak sebenarnya. Dia pergi mana, dia akan jadi kena tanya dengan aku lah. Itulah Pak Cak. Tanya apa pun tak apa. Nah, tak ada masalah. Dia bukan lari, ikut lagi dah. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab Tok Janggut tertanya situ. Kebetulan dia tak main. Pak Cak duduk situ juga. Allah dah tentukan dengan sebetul-betulnya. Gantian tu betul. Tuan-tuan yang risau, saya tak tanya tuan-tuan, tanya dia ni. Baik. Nah, kita baru masuk tahun 1442 Hijrah. Jadi kita bercakap sedikit mengenai hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat ke bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Cuma tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita bila kita baca sirah, Arab panggil sirah, kita sebut sejarah. Bila kita baca sejarah, baca sirah, lebih-lebih lagi sejarah ataupun sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah tarikh, Arab panggil tarikh sejarah. Sirah lain, sirah dia lebih detail daripada sejarah. Sejarah ni dia ambil yang fakta-fakta yang penting-penting sahaja, dia tidak detail. Sirah perjalanan hidup Nabi Sara yasiru sairan. Sara tu berjalan. Mana ambil dia pada dia beranak kemudian sampai dia wafat. Detail satu cerita Nabi. Tu nama dia sirah. Di rumah ada kitab sirah Tuan Imam? Ada. Kena ada, tuan-tuan. Kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di rumah kita tu sekurang-kurang ada satu kitab sirah. Kitab sirah ni banyak, ulama-ulama tulis ni banyak. Dia lebih-lebih kurang sahaja, tapi ada juga perbezaan dia. Kalau tuan-tuan nak beli kitab sirah yang terkini lah, yang terbaik, kita kata yang terbaik. Satu kitab yang ditulis oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, orang India. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang dia namakan tajuk kitab dia tu ialah Ar-Rahiqul Makhtum. Pergi kedai, kalau nak pergi ala ustaz, pergi kedai Pustaka Darussalam, sama ada di Jalan di Peruda ataupun di Syahab. Dua-dua tu hak Ustaz Hadi punya, tuan-tuan. Ataupun boleh pergi mana-mana kedai, tapi takut tak ada lah pula. Cari kitab, nama dia Ar-Rahiqul Makhtum, penulis dia ialah Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri.
sudah diterjemahkan kepada pelbagai bahasa. Nah, pelbagai bahasa. Dia kitab tu dibuat dalam satu pertandingan. Pertandingan menulis sirah Nabi Muhammad SAW dianjurkan oleh kerajaan Saudi Arabia. Siapa sebut baca Saudi Arabia? Kasim Baba dalam filem Alibaba Bujang Lapuk. Saudi Arabia buat satu pertandingan menulis sirah Nabi. Maka ramailah ulama-ulama yang tulis sirah hantar pi, buat pertandingan. Saya kaji tengok. Hak dapat nombor 1 kitab tu Ar-Rahiqul Makhtum, Safi Rahman Al-Mubarakpuri. Pi beli dia bukan banyak jilid. Berapa jilid tuan? Berapa jilid agak-agak? 20? Satu lah. Harga taklah sampai RM50. Boleh pergi cari letak di rumah baca. Nah, tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau cinta Nabi lah, I love you saja. I love you saja tak edit. Macam mana? Dulu zaman muda-muda, I love you bagi jam. Dulu aku pernah bagi dulu. Kasih aku. Tak tu, tak ada. Tengok takkan I love you saja, mesti tunjukkan kecintaan dengan kita memberi. Jadi saya cinta Nabi, tapi buku sirah dia pun tak ada dalam rumah. Baca sirah dia pun tidak. Cinta apa macam tu? Cinta tu cakap tak serupa buat. Tu macam bikin Indonesia Melayu. Cakap tak serupa buat. Jadi kena cari satu kitab, satu sudah. Kita buat banyak-banyak nak buat apa? Kita bukan nak mengkaji sirah, kita nak baca aja. Nah, kalau ada hak lain dah tak apalah. Kalau tak ada lagi, pergi cari kitab tu esok, tuan-tuan. Sebelum kita mati ni. Nah, biar ada satu kitab sirah dalam rumah, baca. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Bila baca sirah Nabi, jangan kita baca sirah Nabi seperti kita minum mineral water. Pak Long tahu mineral water? Ini ya. Tengok aku minum. Pun letak balik. Tak ada rasa apa. Tawa hebeh. Orang Bali kata tawa hebeh, bukan kluster tawa. Tawa hebeh. Hari ni berapa tak ada? 5 kluster tawa. Pula dah. Tapi di Sungai Petani, tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan, terima muslimat, kita minum mineral water. Mineral water ni kosong kan, ada apa? Tak ada rasa. Dia kena macam kita minum susu kambing. Pak Cat minum susu kambing macam mana? Melengung. Rasa lemak, sedap. Dia melengung sikit. Lain kali Ustaz Din, ceramah seterusnya, susu kambing. Kena ada. Baru dia minum sedap sikit, dia rasa melengung. Lemak tu ada rasa. Nah, kalau kita minum ni tak ada rasa apa-apa, pergi jalan macam tu je lah. Jadi baca sirah Nabi, jangan seperti minum mineral water, tak ada rasa apa. Baca sirah, kena ada ambil iktibar, kena ada rasa. Macam tu. Baik, tuan-tuan, saya nak ringkaskan cerita sebab kita tak nak berhenti pukul 12, melanggar SOP. Pukul 9 sudah. Baik, yang pertama, bila kita nak tengok tentang hijrah sudah, kita ambil bab hijrah sudah. Bila orang kafir Quraisy melihat Nabi Muhammad SAW dakwah dia ni sudah diterima di Mekah, di Madinah. Sebelum tu tak pun, tapi sudah mula orang Madinah sudah mula menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, dan ada dalam kalangan sahabat yang sudah berhijrah pergi ke Madinah. Maka dia kata tak boleh jadi ni. Orang Arab Quraisy bukan sekadar dia tak nak terima agama yang dibawa oleh Nabi, bahkan dia tak suka kalau ada orang lain terima dakwah Nabi. Dia tak nak. Tak nak. Kalau dia tak terima seorang perempuan itu, contohlah seorang lelaki, kalau dia tak dapat seorang perempuan yang dia nak, dan dia nak juga orang lain tak dapat sama dia, biar sama-sama putih mata. Tu macam. Baca dia kata betul, dia bukan dengar. Dia kata. Baik, tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Dia nak macam tu. Baik. Jadi bila nampak dakwah Nabi sudah diterima di luar Mekah, di Madinah, dan sahabat-sahabat mula berhijrah, maka mereka mempertingkatkan tekanan ke atas Nabi dan juga sahabat-sahabat di Mekah.
tuan-tuan. Nah, jadi SOP dia lebih kuat, PKP dia lebih kuat. Jadi PKPD macam tu. Sebab kita dalam PKP ni, sebut PKP kita faham, tak boleh bergerak. Ketat. Nah, baik. Akhirnya mereka berhimpun di satu tempat, nama dia Darun Nadwa. Sebelum itu sahabat Nabi dah hijrah dah tuan-tuan. Nabi suruh, Nabi tak pergi lagi. Sahabat-sahabat lain dah mula meninggalkan kota Mekah. Pergi senyap-senyap. Pergi tu senyap-senyap. Takut diketahui orang Quraisy, memang dia kena. Memang dia kena. Dalam ramai-ramai hak pergi tu, ada seorang manusia, dia ni pergi, dia buat iklan terus nak pergi. Dia tahu, wahai orang-orang Arab Quraisy, esok siapa-siapa nak mak dia hilang dia, siapa-siapa nak mati esok ni, pergi tahan aku di satu jalan, esok aku nak pergi hijrah ke Madinah. Siapa orang itu Pak Cah? Ya? Siapa dia? Umar Al-Khattab. Dia bukan dengar Umar Al-Khattab. Dia iklan, dia buat satu announcement, orang Bali panggil, buat satu pengumuman yang dia nak pergi esok, siapa-siapa nak mampu pergi tahan aku. Seorang tak berani gedebe sungguh lah Umar Al-Khattab ni, tuan-tuan. Nah, tak ada siapa pun berani. Dia seorang sahaja pergi 5-6 orang, dia tak boleh lawan juga. Tapi gedebe. Gedebe faham tak gedebe? Pala masam. Gerun seorang Arab Quraisy kafir dengan dia, tak ada siapa pun pergi halang Umar Al-Khattab untuk hijrah ke Al-Madinatil Munawwarah. Di sini berhenti. Saya ambil iktibar. Kita tak boleh takut, tuan-tuan. Kalau kita ada kekuatan, kita ada kekuasaan, kita tak boleh takut untuk menegakkan Islam dalam keluarga kita, dalam masyarakat. Tak boleh takut. Ni tuan-tuan ni, lelaki ni, semua lelaki kan ada sajak kan ni? Semua lelaki ni, perempuan tak apa ramai mana ni, depa tak apa ni SOP. Lelaki, Quran sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki merupakan pemimpin kepada perempuan. Dia pemimpin, dia ketua rumah, dia tak boleh jadi penakut. La yadkhulul jannata dayyusun, tidak akan masuk syurga lelaki yang dayyus. Dayyus apa dia? Dayyus ialah dia tak berani nak menegakkan agama ke atas keluarga dia. Anak tak pakai tudung, tak berani nak tegak. Anak pakai seluar ketat, tak berani nak tegak. Duduk di sini, sampai sini, rasa lain dah. Duduk makan tu rasa geli dah tu. Geli dah makan tu. Makanan tak ada apa, mi gorengnya. Tapi bukan dia geli mi tu, dia geli hak sebelah. Rambut, 3 warna, traffic light. Merah, hijau, kuning. Lalu, balik Kuala Lumpur. Duduk sebelah makan pagi, sarapan pagi, ayah ni menggeletar tangan. Tapi nak sebut sampai sini tak berani. Sebab apa Pak Long? Ni dah bagi duit setiap bulan, sebulan 500. Berani tegak. Tegak apa rambut kamu jadi traffic light gini, esok tak masuk duit jeng kreng. Nakut. Hak ni Nabi sebut la yadkhulul jannah ad-dayyus. Dayyusun, tidak akan masuk syurga orang yang dayyus. Bini keluar rambut menggerbang macam hantu dalam hutan, tak berani tegur. Suami itu dikira suami dayus. Bapa tadi dikira bapa dayus. Dua-dua ni dayus. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Dengan erti kata dia takkan boleh masuk syurga direct. Kena masuk neraka dulu, dah habis seksa, baru keluar pergi masuk syurga. Kena berani, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Walaupun kita bermusuh, saya gaduh dengan anak semua. Gaduh semua saya dengan anak. Sebab saya tak suka dia buat, saya akan tegur dia. Nah, kita dengan anak boleh boykot, tuan-tuan. Boleh boykot. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar telah memboykot anak dia. Sebab apa? Anak dia tidak benarkan hamba perempuan dia pergi masjid. Sedangkan Nabi kata, janganlah kamu menghalang hamba-hamba perempuan kamu nak ke masjid. Dia tak lagi. Nabi suruh.
Maka bila anak dia bercanggah dengan arahan Nabi, dia boikot, tak sembang dengan anak dia, tak cakap dengan anak dia, tak tegur dengan anak dia sampai dia mati. Pak Long ke ni? Kirim salam. Pergi kampung kunyit pula lah. tak berani. Allah, takutlah dengan anak. Hak ni Nabi kata ni, ibu melahirkan tuan. Nah, tak berani tegur. Apa nak buat walaupun dia salah pada pandangan agama, kita tahu tapi kita tak berani. Jangan jadi macam tu. Bab agama kita kena berani. Kita ada kuasa. Kita bapa ada kuasa atas anak kita. Kita ibu ada kuasa atas anak kita. Tegur dia. Nah, walaupun dia tak bagi duit, tak apa, tak kisah. Yang penting kita nak redha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita nak ambil hati anak kita sedangkan anak kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil iktibar tu mengaji sirah, bukan boleh baca macam minum air water. Dia nak ambil iktibar. Tu hak suami di rumah, tu imam lagi kena berani. Tu imam kalau tak berani jangan jadi tu imam. Nak tu imam tu berani tak berani macam mana? Nikah dua. Jangan gerai. Dia menikah dua tu berani lah. Aku menakut. Aku tak menikah dua. Aku tak layak jadi imam. Tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dirahmati itu, imam kena berani. Ada imam di satu tempat, dia lostar, tuan-tuan. Oh, dia ni memang hebat. Siapa berani dengan dia? Aku nak pergi menikah tu tak ikut syarat dia, jangan duduk menikah. Hak pengiring tu kalau kata perempuan pakai biasa-biasa, dia tak pergi masuk masjid punya, tuan-tuan. Tu imam. Nah, dia kena tegas. Rumah Allah kita jaga kan. Dia akan tengok kalau pakai macam pakai skirt, pakai tengok bulu mata, dia tahan duduk luar. Dengan ni, tu imam. Letak jawatan. Aku tak berani tu imam. Kan senang, tuan-tuan. Kalau di dalam kampung kita dapat laporan daripada masyarakat kampung, ada di sebuah rumah disewa oleh lelaki dan perempuan remaja. You mana tak tahu, mereka pergi sewa sekali, lelaki campur sekali. Tu imam kena pergi kepala. Halau mereka keluar, tak boleh duduk simpan benda tu. Tu kerja tu imam ingat mudah lah. 1,200 sebulan. Tak padam patut 12,000 sebulan. 12,000 aku orang pertama minta. Kau tak? Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi payah. Ada satu masjid nak cerita keberanian tu imam dan AJK dia. Masjid tu di Sungai Petani. Di mana saya tak nak cerita, tapi Sungai Petani. Jemaah dia memang ramai. Jemaah dia ramai. Sebab apa ramai? Sebab ketegasan imam dan juga AJK masjid. Tegas macam mana? Mereka buat satu kertas kerja. Ni imam dia AJK masjid buat satu kertas kerja. Bawa pergi jumpa qadi daerah Sungai Petani. Apa isi dia? Dalam kertas kerja itu, di antaranya lah, mana-mana individu yang tinggal di Korea ini, Korea kami, Korea dia lah, yang tidak pernah nampak muka di masjid, apa-apa berlaku kepada keluarga itu, masjid tidak akan ambil tahu. Sama ada dia buat kenduri kahwin ke, dia buat kenduri akikah ke, dia buat kenduri apa pun, dia ada kematian, bapak dia mati ke, mak dia mati ke, anak dia mati ke, masjid akan tak peduli. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, tu ketegasan, ada keberanian yang perlu ada pada seorang imam yang memimpin AJK dia. Bukan nak cari gaduh, nak mendidik masyarakat. Biar kita pergi masjid. Ni masjid kita tak pergi, mak kita mati pergi jumpa tu imam, suruh pergi jadi imam solat jenazah, suruh pergi baca tahlil. Sedangkan dulu bapak hang tu tak pernah main masjid. Ni muka tak malu nama dia. Masa sihat hang tak kenal masjid, bila bapak hang mati, mak hang sakit sebagainya, baru pergi jumpa tu imam. Kita tak nak jadi macam tu, tuan-tuan. Tak ada yang lari, tak ada. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia macam tu. Nah, tegas. Tok qadi kata, "Hei, bahaya ni. Tak boleh buat ni." Dia kata apa? Kalau tuan qadi tak nak sign,
kami semua, saya tu imam dan AJK letak jawatan pi buat pemilihan baru. Tok Qadhi dengar macam tu, mai nak saya, patut lama dah buat ni. Tegas. Ni masjid tak pernah mai, dia pi letak pisan standar penuh umum. Masjid tak pernah mai, mak dia mati jemput tu imam pi tahlil, tu imam sampai tak datang solat maghrib jadi imam, pi tahlil awal lagi. Dia kata apa? Aku tengok aku tak pernah pergi masjid pun. Tapi bila aku buat kenduri, bila aku panggil ke masjid, penuh datang rumah. Tu tak? Sampai bila dia nak berubah? Kita mendidik, bukan nak pecah belah masyarakat, mendidik. Bila dia nampak, oish, tu imam tak main noh. Pergi masjid tak main noh. Sebab aku tak pergi masjid. InsyaAllah dengan apa yang kita buat, dia boleh insaf dan dia datang masjid. Sebab tu masjid tu jadi ramai. Sebab apa? Sebab ketegasan AJK dia buat macam tu, maka ramai tak berani. Nanti kalau mati apa, kenduri apa, mereka pakat tak pi, tak berani, mereka tak berani datang. Biar dia mula-mula tak ikhlas pun, lama-lama dia akan jadi ikhlas dengan sendirinya. Sebab itulah dia boleh ramai. Ini nak cerita ketegasan dalam Islam perlu ada. Tengok tempat dan keadaan, kita perlu tegas. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu kisah Umar Al-Khattab. Dia demi Islam dia berani. Di Mekah tu ada dua orang manusia yang gedebe. Sebut nama jadi menggeletar. Nah, dia seorang tapi sebut nama takut. Contoh Pak Cat sebut Undertaker takut. Wish, Undertaker. Hulk Hogan. Pak Long kenal Hulk Hogan? Kenal? Tak jadi imam kenal Hulk Hogan. Mak rempik lagi kenal. Nah, tempat hak lot The Rock tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, jadi ada dua manusia hak gedebe di bumi Mekah. Dua-dua nama dia Omar. Yang pertama Omar Al-Khattab, yang kedua Omar bin Hisham. Dua-dua ni gedebe, cukup digeruni di kota Mekah. Kalah Samsing kampung Dusung Sarit dua memang kalah wai. Tuan-tuan, Nabi angkat tangan ni satu malam, Allahumma ayyidni bi ahdi Umar. Ya Allah, engkau kuatkanlah dakwah aku, Islam yang aku bawa ini dengan salah seorang daripada dua Omar ini masuk Islam. Islam perlukan pada orang yang kuat, yang pengaruh besar macam Omar, dua Omar ini. Omar Al-Khattab dan Omar bin Hisham. Pak Cak kenal siapa ada Omar bin Hisham? Abu Jahal. Abu Jahal tu nama dia Omar bin Hisham. Dia tu Samsing juga, Omar Al-Khattab pun Samsing kota Mekah. Dua nama ni, Omar Al-Khattab dan Abu Jahal, sangat digeruni. Ibarat Undertaker dan Hulk Hogan. Sebab tuan-tuan minat Gusti tu, kesebut Gusti. Nah, orang tuan-tuan minat Gusti. Penuh kedai makan tengok apa? Gusti. Geng muda tak boleh sebut Hulk Hogan, tak boleh sebut Undertaker. Geng muda sebut apa? Ronaldo. Dia minat bola, orang sebut geng-geng bola pula. Jadi tengok keadaan lah tuan-tuan. Jadi sebut Undertaker, sebut Hulk Hogan, habis geng-geng penggusti tu menggeletar nak jumpa mereka dua ni. Lah kali lawan dua-dua kali. Hulk Hogan lawan dengan Undertaker. Baik tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati, itulah dua Umar ni. Nah, malam ni Nabi doa, esok Umar Al-Khattab masuk Islam. Nabi minta satu, Allah bagi satu. Kalau minta dua, dua masuk. Minta satu, tak perlu dua, satu memadai. Esok tu Umar Al-Khattab masuk Islam. Ada sejak kisah dia masuk Islam, saya tak cerita lah, jadi panjang cerita. Nah, baik, itu satu tuan-tuan. Kita perlukan orang-orang begini dalam kita nak sampaikan dakwah. Perlukan hak jenis-jenis begini. Sebab saya dulu masa duduk di Sarawak, lama juga Sarawak ni, 11 tahun tuan-tuan. Bila masjid-masjid luar Kuching menjemput saya nak pergi tu, saya dah kalau pergi nak pergi ceramah malam, nak patah balik tak boleh tuan-tuan. Saya kena tidur sana. Perjalanan tak jauh mana, mungkin 1 jam 2 jam, tapi nak balik tu tak apa berani. Saya akan lalu kawasan Iban. Kawasan Iban ni kalau kita lalu, kalau anjing dia lintas, kita langgar anjing dia mati, kita mati. Tak berani tuan-tuan. Nah, maka kena cari geng-geng gedebeh. Cari geng gedebeh, jom ikut aku pergi ceramah. Mereka ikut, buat kereta. Aku tidak lah. Kena ada untuk dakwah.
orang-orang macam ni untuk iring kita. Nah, kena ada jenis-jenis ni. Umar Al-Khattab di antara contoh sahabat yang digeruni di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia masuk saja Islam tu jadi kuat. Dengan dia seorang masuk, Islam terus jadi kuat. Orang kafir itu jadi takut dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Habis bila Umar keluar, Abu Bakar datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya nak minta izin nak pergi juga ke Al-Madinah Al-Munawwarah ni. Sahabat-sahabat lain banyak pergi, Umar pun dah pergi dah. Nabi kata tunggulah sehingga aku diizinkan pergi. Allah tak izin lagi Nabi pergi. Nabi kata tunggu sehingga aku diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Abu Bakar kata kalau begitu kamu nak, Rasulullah nak saya jadi pengiring? Nabi kata ya. Tak apa, dia tunggu. Maka orang kafir pergi ke Darun Nadwah. Darun Nadwah ni tempat mereka mesyuarat. Kita hari ni kata parlimen. Mesyuarat. Bincang apa nak buat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Sebab pengaruh dia bukan kata di Mekah, dah keluar ke Madinah dah, ke tempat lain. Bincang-bincang, maka bangun satu pendapat. Pendapat ni kata kalau macam tu mudah je, bukan payah mana. Kita tangkap dia, kita kurung dalam penjara, selesai. Bila kita kurung Nabi Muhammad, dia tak boleh nak pergi ceramah dah, tak boleh nak pergi dakwah dah, kira mati ya. Dakwah Nabi akan mati situ je, kurung tu. Al-Qurtubi cerita dalam dia mentafsirkan ayat wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika mana mereka berbincang untuk menghalau kamu, untuk menangkap kamu, untuk membunuh kamu. Mereka merancang untuk itu. Dan ingatlah Allah sebaik-baik yang mengalahkan segala perancangan yang ada di atas dunia. Tuan-tuan, maka dicadangkan untuk ditangkap Nabi itu. Maka kata Qurtubi, iblis datang. Iblis datang tapi bukan dalam bentuk iblis. Bentuk iblis pakai lari habis lah. Bentuk macam pakcik ni, pakai jubah, pakai kupiah, pakai serban. Seorang syekh jadi menyamar seorang syekh. Dia minta izin untuk masuk dalam persidangan tergempar itu untuk jadi pemerhati. Bila cadangan pertama diberi untuk tangkap Nabi Muhammad, dia kata objection, bahasa Bali, bantahan. Kamu tak tahu kan Muhammad ni dia, pengikut dia dah ramai. Kalau kamu tangkap dia, kurung dia dalam penjara, pengikut dia akan buat apa saja. Huru hara habis kota Mekah. Berani tangkap dia. Maka pendapat ini, cadangan ini ditolak. Tak boleh buat. Kalau buat, kacau bila kota Mekah. Pengikut dia ada akan buat apa sahaja untuk membebaskan dia. Jadi cadangan ini tak boleh, tak masuk akal, kata Syekh Iblis. Cadangan kedua. Cadangan kedua, kalau tak boleh tangkap, kita tangkap juga tapi kita buang. Mana kita buang negeri, hantar pergi ke Johor Baru, duduk Kedah dekat, hantar pergi Johor Baru, hantar pergi Singapura, buang. Iblis bangun, dia kata objection, bantahan. Sebab apa? Dia pemerhati tapi boleh bantah. Sebab kamu tak kenalkan Muhammad ini seorang yang pandai bercakap, petah bercakap. Kalau kita buang dia pergi negeri lain, pergi negara lain, nanti dia akan ceramah di sana pula, dia akan bina pengaruh di sana pula, dia bina kekuatan tentera, dia akan datang serang kita. Kamu nak kata apa? Betul juga. Tolak, nampak tu? Tolak. Pendapat yang ketiga, Abu Jahal. Umar bin Hisham, Abu Jahal. Abu Jahal ni yang panggil Abu Jahal ialah orang Islam. Ikut Nabi panggil dia Abu Jahal, artinya bapa bodoh. Jahal tu jahil lah, bapa bodoh. Hak paling bodoh dia. Sebab apa bodoh? Sebab tak masuk Islam bodoh. Tapi dia bapa hak lain ikut dia. Tu Abu Jahal, bapa segala kebodohan, bapa segala kejahilan. Dia tu. Orang kafir Quraisy tak panggil dia Abu Jahal. Mereka panggil dia Abul Hakam, bapa cerdik. Beza jauh.
Orang Islam panggil bapak bodoh. Orang kafir Quraisy panggil dia bapak segala kecerdikan, sebab dia akal dia bagus. Walaupun dia tidak ada UPSR. Tak ada. Dia bangun, dia kata gini, saya cadangkan. Tu cerdik dia. Saya cadangkan kita himpunkan setiap pemuda di setiap kabilah yang ada di Mekah, pemuda yang gagah-gagah perkasa. Ada 12 kabilah. 12 pemuda gagah ni bawa pedang, pi sekali sahaja bunuh Nabi. Terpacak 12 pedang atas tubuh. Lepas tu Bani Hashim keturunan Nabi Muhammad tak boleh nak claim mana satu kabilah hak bunuh Muhammad. Hak ni pun ada, hak ni pun ada pedang, hak ni pun ada pedang, hak ni pun ada pedang. Kita nak claim mana satu ni? Dia bila berlaku pembunuhan zaman tu dia boleh claim, tuan-tuan. Nah, kabilah A bunuh kabilah B, maka kabilah B boleh claim daripada kabilah A. Ni kalau semua kabilah dia nak claim hak mana? Tak boleh buat apa-apa. Bani Hashim tak boleh buat apa-apa. Cerdiknya Abu Jahal. Sebab tu panggil dia Abul Hakam. Untuk kuasa bagi dia. Nah, iblis bangun, aku sokong 300%. Iblis sokong terus. Hak tadi dia bantah dua. Nah, cadangan untuk bunuh, dia kata itu yang aku tunggu. Bunuh selesai. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, sebab itu pengajaran dia, pendakwah memang dia musuh dia ramai. Dalam keadaan kawan yang ramai, dalam masa yang sama juga dia mempunyai musuh yang ramai yang sentiasa mencari jalan untuk membunuhnya. Tapi Nabi Muhammad SAW satu Nabi yang Allah dah janji dengan dia, fasayakfikahumullah, memadailah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kamu. Allah dijaga oleh Nabi daripada dia lahir sampai dia wafat. Segala konspirasi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang berjaya untuk bunuh Nabi Muhammad SAW. Yahudi berapa kali cuba nak bunuh Nabi, tuan-tuan. Yahudi yang ada di Madinah dengki dengan Nabi Muhammad, dia cuba beberapa kali untuk bunuh Nabi, tapi setiap kali percubaan dia gagal. Sebab apa? Allah dah janji fasayakfikahumullah, memadailah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kamu daripada kejahatan mereka, orang-orang yang dengki dan hasad dengan kamu. Orang Yahudi, sejarah mereka membunuh nabi-nabi. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'azabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membunuh nabi-nabi mereka dan membunuh pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada kebaikan, orang-orang ini amalan-amalan mereka akan terbatal dan tidak ada siapa boleh bantu mereka di hari kiamat kelak. Ni orang Yahudi bunuh nabi berapa ramai. Tapi Nabi Muhammad mereka cuma nak bunuh, tak berjaya. Sebab apa? Sebab Allah sentiasa jaga. Termasuklah Abu Jahal dengan geng-geng dia cari 12 pemuda-pemuda yang gagah perkasa untuk bunuh Nabi Muhammad SAW. Gagal. Pada malam hijrah itu, Nabi panggil Sayyidina Ali untuk tidur di tempat dia dan gunakan selimut dia. Tujuan dia ialah untuk bila dia meninggalkan rumah nanti, esok ni Ali, Nabi pesan, segala harta-harta yang ada di rumah yang disimpan oleh orang-orang Arab kafir Quraisy ni, kembalikan kepada mereka. Nabi itu Al-Amin, orang yang amanah. Orang-orang kafir Quraisy simpan harta dengan dia. Dia tu bank Islam yang pertama di dunia, Nabi Muhammad. Pak Long, kalau kata Pak Long yang simpan harta dekat Pak Long banyak, lepas tu orang nak bunuh Pak Long nak lari saja kan nak buat harta tu? Bawa sekali lah Pak Long. Kasim Baba berlari-lari bawa. Dak, dia suruh bagi balik esok. Orang nak bunuh dia tu, bagi balik. Amanahnya dia. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia keluar mudah. Tunggu, kalau tunggu dia keluar, pancung. Duk musi tunggu kat rumah. Tapi dengan izin Allah, Allah jaga dia. Wa ja'alna min baini aydihim
saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Surah apa baca? Sejadah. Ha, bagus tu yang tu sejadah. Jeng keren baca. Gagal terus lah ni. Surah Yasin baca tukar tu. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka benteng, di belakang mereka benteng, dan kami butakan mata mereka bagi tak nampak. Tu surah Yasin hak kita dah baca. Maka mereka ni jadi macam tak nampak Nabi keluar. Nabi ambil pula pasir-pasir letak di atas kepala. Nah, tuan-tuan, nak cerita dia dah keluar. Sehingga pagi esoknya datang seorang lain tengok, hampa duk tunggu siapa ni? Kami tunggu Muhammad. Hampa tunggu dia apa? Aku nampak dia dah pergi dah. Lepas tu dia pun masuk. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, nak cerita pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun kalau kita banyak melakukan amal ibadah yang wajib memang kita jaga. Ni buat yang sunat-sunat. Solat sunat kita jaga, rawatib kita, qabliyah ba'diyah kita, puasa-puasa sunat pun banyak kita buat, bangun malam qiyamul buat. Tu nama dia wali-wali Allah. Wali-wali ni ialah orang-orang yang memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Hak wajib memang kena buat dah, ni tambah hak sunat ni. Kalau itu boleh kita jaga, kita juga insya-Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi kata, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga Allah dengan erti kata, buat apa dia suruh, tinggal apa dia larang, insya-Allah Allah jaga kita bila masanya kita perlu kepada pertolongan. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tengah bawa kereta ni, start kereta dia tak tengok lagi, start kereta boh dia jalan. Lepas tu baru tengok, Allah, minyak minyak la ilaha illallah. Tapi tak bawa kita relax, minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala, biar aku sampai mana-mana stesen minyak. Tekan minyak tu dengan penuh keyakinan Allah akan tolong aku. Sampai elok sampai dia minyak mapuh. Oh, banyak jadi gitu. Tu nama dia pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan.